Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi. Okey, sementara tunggu kawan-kawan awak yang lain masuk ke kelas. Okey, eloklah kita mulakan sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. Okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak minta kepada sesiapa yang tak keberatan untuk membuka kamera sepanjang kelas kita ni, silalah berbuat demikian, supaya interaksi ataupun komunikasi kelas kita ni lebih baiklah. Okey, jadi seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan doa penerang hati bagi yang beragama Islam. Bagi yang bukan beragama Islam, bolehlah baca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Amin 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 rabbal alamin. Okey, jadi sementara kelas ni sambil tu awak boleh panggil lah kawan-kawan awak yang lain untuk menyertai kelas kita. Okey. Jadi sebelum tu saya nak tukar dulu background saya kan. Gambar kuda pula ni. Sekejap. Saya nak tukar background saya. Okey. Lebih elok lah. Okey. Seperti biasa, pada permulaan kelas saya, seperti biasa saya akan mainkanlah sebuah satu video, sebuah video. Cikgu nak pada setelah video ni dimainkan, cikgu nak cikgu akan beri beberapa soalan dan cikgu nak kamu kaitkan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu sudah bersedia. Eloklah kita mulakan sekarang juga. Aduh, susahnya nak fahamkan maklumat dalam petikan yang panjang ini. Penat membaca. Susahlah nak jawab soalan pemahaman yang disediakan ni. Haish. Mengapa mengeluh ni, Iman? Ibu, saya tak fahamlah petikan yang saya baca ni. Dah berulang-ulang kali saya baca. Kalau kamu baca tanpa tujuan, memanglah sampai esok pun kamu tak akan faham. Kamu mahu ibu ajarkan satu rahsia? Apa dia, Ibu? Cuba kamu baca dengan pantas teks ini. Sekarang beritahu ibu tentang gambaran keseluruhan petikan ini. Petikan ini tentang faktor remaja gemar membaca sesuatu bahan bacaan. Sekarang, kamu cari pula kata kunci tentang ciri-ciri bahan bacaan yang digemari oleh remaja. Sekarang kamu dah jumpa ciri-ciri tersebut. Ibu Iman baru sahaja mengajar kaedah bacaan secara berkesan untuk memahami sesebuah teks. Teknik tersebut dikenali sebagai teknik luncuran dan imbasan. Jom kita teruskan pembelajaran untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kedua-dua teknik ini. Ubatlah tu. Ni, habis nak sambung cerita ni.
Kan lepas habis work tu kan. Okay, saya harap kamu semua dapat menonton video tu dengan jelas. Okay, sekarang ni saya ada beberapa soalan yang saya ingin tanyakan kepada awak. Okay. Okay, berdasarkan video yang kamu telah tonton sebentar tadi, okay, apakah perkara yang Ibu Iman telah ajarkan kepada Iman? Okay, siapa boleh jawab? Apakah perkara yang Ibu Iman ajarkan kepada Iman dalam video tadi? Saya minta Putri Dania. Putri Dania. Baca petikan dengan betul. Okay, baca petikan dengan berkesan. Okay, itu yang Ibu Iman ajarkan kepada Iman. Jadi pada ujung video tadi, pembacaan teks secara berkesan tadi kan. Okay, ujung video tadi dia ada sebut dua cara baca teks secara berkesan. Apakah dua cara tu? Saya minta cikgu minta Naif pula. Naif. Ujung video tadi kan, video tu ada sebutkan dua cara membaca teks secara berkesan. Okey, jadi sekarang ni apa dua cara tu? Membaca secara imbasan, lagi satu luncuran. Okey. Luncuran. Okey, jadi apa kaitan dia dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Apa kaitan dia dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Kemahiran membaca. Okey, kita akan belajar. Okey, hari ini kita akan belajar kemahiran membaca, iaitu secara luncuran dan juga apa? Imbasan. Okey, jadi sekejap cikgu nak present slide je. Okay, murid-murid boleh nampak tak slide yang cikgu share ni? Sekejap cikgu besar rasa. Boleh nampak? Boleh. Okay. Okay. Jadi hari ini topik pembelajaran PDPR kita pada hari ini ialah kemahiran membaca, iaitu membaca dua teknik, iaitu membaca secara luncuran dan membaca secara imbasan. Okey, sebelum kita mempelajari teknik membaca secara luncuran dan imbasan, okey, cikgu akan terangkan, membaca itu ialah perkataan membaca itu membawa maksud, memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Itu definisi membaca, membaca itu perbuatan memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Tertulis tu seperti bahan karangan, teks, iklan, laporan, itu apa saja yang bentuk yang bertulis. Jika awak teliti memerhatikan isi-isi dia, itulah perbuatan membaca. Walau bagaimanapun, kita hanya akan mempelajari teknik membaca secara geluncuran dan imbasan sahaja. Teknik membaca ni banyak. Dia ada dua, membaca secara laju dan membaca secara perlahan. Jadi hari ini, teknik yang kita belajar hari ini adalah teknik membaca secara laju, iaitu teknik geluncuran dan teknik imbasan. Teknik ini penting untuk kamu aplikasikan, terutamanya ketika kamu hendak mengulang kaji sesuatu pelajaran yang banyak memerlukan awak membaca. Contohnya macam sejarah kan. Bila awak nak ulang kaji pelajaran sejarah tu, teknik membaca luncuran dan imbasan ni amatlah penting untuk awak dapat hafal ataupun dapat maklumat tu secara ringkas dan cepat.
Sebab kebiasaannya awak pun kalau ulang kaji pun mestilah saat-saat akhir kan. Jadi saat-saat akhir tu perlukan kemahiran ni lah, membaca secara luncuran dan juga imbasan. Okay, jadi cikgu harap pada akhir pembelajaran ni, selepas aktiviti pembelajaran ni, kamu dapat aplikasikanlah kemahiran ni. Okay, seterusnya. Okay, definisi membaca secara geluncuran. Okay, membaca secara geluncuran ini ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Okay, itu maksud membaca secara geluncuran. Okay, maksud membaca secara geluncuran ni ada beberapa cara lah. Okay, cara-cara untuk membaca secara geluncuran ni, yang pertama, awak kena baca teks sekali lalu. Maksudnya awak kena baca dengan cepat dan sekali lalu. Okay, selepas itu awak kena kenal pasti idea keseluruhan teks yang dibaca. Biasanya cara awak nak kenal pasti idea keseluruhan teks yang dibaca ni, awak kena fokuskan pada bahagian-bahagian tertentu dalam petikan teks tu, bahagian-bahagian yang penting. Contohnya macam tajuk, ataupun perenggan pendahuluan, ataupun awak kena fokus ayat-ayat pertama dalam isi teks yang awak baca tu. Okey, itulah cara untuk awak kenal pasti idea keseluruhan. Okey, idea keseluruhan tu boleh jadi kalau teks tu tentang faktor, boleh jadi faktor, boleh jadi langkah. Okey, kalau tak ada faktor, langkah ataupun kesan tu pun, maklumat lain tu awak dapat dengan cepatlah. Okey, awak boleh gariskan idea keseluruhan daripada teks yang awak baca tu. Okey, fokus. Seterusnya yang terakhir sekali, fokus pada bahagian-bahagian tertentu. Okey, tapi kebiasaannya, contohnya kalau teks tu, okey, awak baca sekali lalu. Okey, awak fokuskan kepada tajuk, perenggan pendahuluan ataupun ayat-ayat pertama dalam isi. Contohnya kalau dibagi teks tu tentang faktor, okey, awak dah dapat kenal pasti dah. Okey, idea keseluruhan dalam teks ni bincang tentang faktor apa. Okey, kalau teks tu bersifat macam data, awak dapat awak kena cari kata-kata kunci lah. Okey, kata-kata kunci data tu. Okey, tapi idea keseluruhan dulu awak kena kenal pastilah. Okey, dia cakap tentang apa. Okey, teks tu nak bagi tahu tentang apa. Okey, seterusnya membaca secara imbasan. Okey, membaca secara imbasan ni lebih kurang sajalah dengan membaca secara geluncuran. Tapi kemahiran membaca secara imbasan ni tujuannya untuk mendapatkan maklumat secara terperinci lah. Okey, kemahiran membaca secara imbasan ni memerlukan gerakan mata yang cepat untuk mencari kata kunci. Okey, cumanya membaca secara imbasan ni lebih kepada macam awak cari kata-kata kunci yang penting tau. Kata-kata kunci yang penting, dan awak gariskan maklumat berdasarkan kata kunci yang awak tetapkan tu. Okey, cara-cara membaca secara imbasan ni fokus juga kepada bahagian tertentu dalam teks seperti tajuk, pendahuluan ataupun ayat-ayat pertama dalam isi tu. Okey, lepas tu cari kata kunci maklumat yang awak nak cari daripada teks tu. Okey, lepas tu baru awak analisis kata kunci yang dikenal pasti tu. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Okey, ni contohlah. Okey, contoh yang saya tunjukkan. Okey, sekarang ni kita boleh baca bersama-sama, tapi masing-masing lah dalam hati lah, baca sekali lalu. Okey. Okey, boleh mulakan baca. Nampak tak? Nampak. Okey, boleh baca secara sekali lalu. Baca sekali lalu saja.
Okey. Okey, siapa dah selesai baca? Okey, cikgu dah selesai baca. Okey, jadi kita teruskan saja. Okey. Okey, jadi daripada teks ni, daripada teks yang awak baca secara sekali lalu ni, okey, yang pertama sekali yang penting kena cari idea utama dulu. Okey, jadi pada pendapat awak apa idea utama dalam teks ni? Apa idea keseluruhan yang teks ni nak sampaikan? Kepentingan aktiviti riadah. Okey, kepentingan. Okey, kepentingan aktiviti riadah. Jadi kata kunci dia ialah kepentingan. Okey. Jadi idea keseluruhan, okey, tengok macam pertubuh yang cikgu buat ni. Okey. Idea keseluruhan kepentingan aktiviti riadah. Okey, kata kunci dia kepentingan. Okey. Antara maklumat dia, okey, kepentingan tu, okey, yang pertama merapatkan hubungan kekeluargaan. Okey, itu kepentingan aktiviti riadah yang pertama. Okey, huraian dia, ibu bapa menggunakan masa riadah menasihati anak tentang nilai-nilai murni. Okey. Yang ini merupakan huraian dia lah. Okey. Yang kedua, kepentingan kedua melahirkan institusi keluarga yang bahagia. Okey. Huraian yang dibagi, ahli keluarga dapat berkumpul, membincangkan dan menyelesaikan masalah bersama. Okey. Dan yang terakhir sekali, okey, kepentingan yang ketiga, okey, kepentingan aktiviti riadah yang ketiga ialah menyihatkan badan. Okey, huraian dia pelbagai penyakit bahaya dapat dielakkan. Okey. Jadi cara awak nak kenal pasti maklumat tu. Okey, contohnya awak dah kenal pasti ada keseluruhan dan kata kunci dia ialah kepentingan. Okey, jadi isi-isi dia ataupun kepentingan-kepentingan dia awak boleh cari daripada ayat pertama. Okey. Awak boleh gunakan kemahiran ataupun kemahiran mengenal pasti. Okey, kemahiran mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang kita belajar sebelum ni. Okey, untuk diterapkan dalam teknik pembacaan secara geluncuran dan juga imbasan. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu semua buka muka surat 126. Buku teks muka surat 126. Okey, boleh buka sekarang. Okey, dah buka dah buku teks muka surat 126? Dah. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu semua baca buku teks muka surat 126 tu, okey, daripada tajuk, okey, semualah kamu baca, okey, secara geluncuran dan juga imbasan. Okey, maksud dia secara sekali lalu. Okey, dan lepas ni aktiviti kelas kita, cikgu akan soal kamulah. Okey, apakah data-data yang dapat kamu kenal pasti daripada maklumat yang kamu baca tu. Okey, jadi cikgu bagi masa kepada kamu 3 minit. Okey. 3 minit untuk ataupun 5 minit lah. 5 minit awak untuk awak 5 minit je. Tak apa, 3 minit je lah. 3 minit je. Okey, sampai 8.20 27. Okey, awak baca petikan teks tu dulu. Okey, secara imbasan dan juga luncuran. Okey, boleh mulakan sekarang.
Okey, sementara awak baca tu, okey, macam mana saya cakap tadi, teknik membaca secara luncuran dan imbasan tu, okey, kena baca sekali lalu, okey, lepas tu kena kenal pasti tajuk, okey, dan bahagian-bahagian penting lah. Okey. Macam teks ni, okey, dalam buku teks ni dia memberitahu, okey, tentang apa data-data, okey. Cari dulu apa idea keseluruhan dia dan juga apa kata kunci dia. Okey. Okey, siapa dah selesai baca? Okey. Dah ke belum baca? Dah. Dah. Okey. Okey, jadi sekarang ni, okey, kalau awak dah baca, okey, dah betul-betul baca, okey, teks tadi, okey, jadi berdasarkan, okey, ruangan chat Google Meet ni, saya nak awak tulis dulu apa idea keseluruhan
dan kata kunci yang awak dapat kenal pasti daripada teks ni. Berdasarkan ruangan chat Google Meet ni, cikgu nak awak tuliskan ID keseluruhan dan kata kunci yang awak dapat daripada teks ni, daripada maklumat ni. Pada pendapat awak, apa idea keseluruhan yang ingin disampaikan daripada teks ni? Siapa boleh jawab? Apakah idea keseluruhan yang ingin disampaikan daripada maklumat dalam teks ni? Siapa boleh jawab? Putri Dania? Putri Sekejap, Dania? tengah tulis. Oh, tengah tulis okey. Kehidupan penyu. Okey. Kehidupan tentang penyu. Okey. Dia tak berapa tepat lah. Okey. Latar belakang tentang penyu. Pun tak berapa tepat. Okey. Sekarang ni idea keseluruhan dia cerita tentang pemeliharaan penyu. Okey. Pemeliharaan penyu. Okey. Kata kunci dia penyu lah. Okey, kata kunci awak betul. Okey, penyu. Tapi azlimnya kehidupan tentang penyu. Okey, hampir tepat. Okey. Latar belakang tentang penyu. Okey, pun hampir tepat. Tapi yang sebenarnya maklumat ataupun data daripada teks ni, idea keseluruhan yang ingin disampaikan ialah tentang pemeliharaan penyu. Okey, sebab dia ada masukkan data-data. Okey, jenis penyu. Okey, dia ada masukkan data jangka hayat penyu tu untuk besar. Okey, bila penyu tu mendarat nak bertelur. Okey, dia ada masukkan data-data tu. Jadi cakap apa, idea keseluruhan yang sebenarnya yang teks ni ingin sampaikan ialah tentang pemeliharaan penyu lah. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey, tak semestinya awak baca secara lunsuran. Awak baca secara lunsuran, bila awak nak kenal pasti idea keseluruhan tu, tak semestinya semua teks tu ada kepentingan, ada faedah, ada faktor. Okey, tak semua. Okey, terutamanya karangan yang petikan yang jenis data ni. Okey, terutamanya petikan yang jenis data ni, awak kena bijak lah, kenal pasti apa idea keseluruhan yang ingin disampaikan dalam teks ni. Okey, contohnya karangan petikan macam data ni kan. Okey, awak kena pasti kata kunci dan juga idea keseluruhan tu. Okey, kata kunci penyu, idea keseluruhan dia dia tengok sini. Okey, ada statistik ni apa semua, ni mesti pemeliharaan penyu. Okey, jadi idea keseluruhan yang paling tepat ialah idea keseluruhan yang paling tepat ialah pemeliharaan penyu. Sebab dia ada bagi data-data kan. Okey, dia punya penyu. Okey, kata kunci dia penyu. Okey, kata kunci dia penyu. Okey, berdasarkan teks yang awak baca ni tadi, sekarang ni dalam chat ni cikgu nak awak tulis apa maklumat yang awak jumpa daripada teks ni. Apa maklumat yang penting yang awak jumpa daripada teks ni. Okey, boleh tulis dalam ruangan chat ni. Boleh tulis terus dalam ruangan chat ni.
apa data-data yang awak dah gariskan. Apa data-data yang awak dah dapat kenal pasti daripada teks yang awak baca tadi. Gunakan teknik imbasan. Okay, gerakkan mata cepat. Kata kunci tadi penyu. Okay, jadi cari kata kunci penyu. Memanglah jenis haiwan penyu. Kata kunci tadi penyu. Okay, jadi sekarang ni data-data yang awak dapat daripada teks ni, okay, awak tulis dalam ni. Okay, betul. Okay, penyu ialah haiwan yang terdiam dalam hidup. Okay, itu maklumat pertama. Okay, maklumat pertama. Okay, awak perlu cari kata kunci. Awak kena guna teknik imbasan, okay, untuk cari data. Penyu mengambil masa antara 20 hingga 50 tahun untuk matang. Okay. Penyu wujud sejak zaman dinosaur. Okay, betul. Lagi? Jenis-jenis penyu. Ada berapa jenis penyu? Empat jenis penyu. Okay. Itu data-data yang awak boleh gariskan. Bila dia mendarat? Okay. Masa mendarat tu bila? Dan tempat dia di mana? Dia yang seeloknya kan, teknik untuk awak membaca secara imbasan ni lebih elok awak ada highlighter. Okay, awak ada highlighter, awak gariskan kata kunci dahulu. Awak kenal pasti ada keseluruhan. Okay, awak kenal pasti kata kunci dan awak highlight kata kunci tu. Okay, sebetulnya kena ada highlighter. Okay, tapi ni sebab ni buku teks, okay, tak boleh contoh buku teks. Okay, jadi perlukan kepantasan dan kecekapan mata awak lah. Okay, kalau teks-teks lain, okay, awak boleh ambil highlighter, awak garis kata kunci dulu. Okay, ni teknik-teknik lah. Garis kata kunci dulu. Lepas tu baru cari maklumat berdasarkan kata kunci tu. Okay, penyu mendarat di Terengganu. Okay, bulan Mac hingga September. Okay, tu masa dia. Okay, sekarang ni statistik tu. Statistik tu, apa yang awak, maklumat yang awak dapat daripada statistik tu? Yang ni, yang carta ni. Pada tahun 2014, okay, bilangan apa? Bilangan telur. Yang pink ni bilangan telur berkurang, okay, separuh daripada tahun 2013. Betul? Statistik. Tengok ni jadual pula ni, carta bar ni. Apa maklumat yang awak boleh ambil daripada carta ni? Penyu bertelur dari bulan Mac hingga September. Okay, betul. Apa maklumat maklumat yang awak boleh dapat daripada carta ni? Maklumat keseluruhan yang awak dapat daripada carta ni. Tapi pada tahun 2014, tapi pada tahun 2015, okey, bilangan sarang lebih kurang sama. Cuma bilangan telur semakin meningkat lah. Okey, ada peningkatan. Okey, manakala tahun 2013 dengan 2014 ni, okey, tahun 2013 bilangan telur banyak. Okey, sebab bilangan sarang banyak. Tapi pengurangan bilangan sarang tu, okey, menyebabkan bilangan telur penyu yang menetas pun jatuh ataupun berkurang. Okey, sekarang ni, okey, maklumat-maklumat yang awak cari ini, saya nak nanti awak buat dalam ataupun sekarang, okey, awak buat dalam bentuk peta buih. Okey, awak buat dalam bentuk peta buih berdasarkan contoh yang saya tunjuk dalam slide tadi. Okey, buat dalam bentuk peta buih. Okey, saya nak nanti awak buat
awak ambil maklumat yang awak dah tulis dalam chat Google Meet ni, okey, awak letakkan dia dalam peta buih. Okey, buat dalam peta buih. Okey, maklumat-maklumat ni, okey, maklumat-maklumat yang kawan-kawan awak bagi ni pun awak boleh ambil awak boleh ambil dan buat dalam bentuk peta buih. Okey, okey, bilangan telur semakin kurang pada tahun 2014 ataupun berkurangan. Okey, berkurangan pada tahun 2014. Okey, bilangan telur mencatatkan peningkatan pada tahun 2015. Okey, itu antara maklumat-maklumat yang dapat awak carilah, okey, daripada petikan teks ni. Okey, jadi sekarang ni, okey, dah habis dah kita cari maklumat apa semua. Okey, sekarang ni saya nak awak cadangkan, okey, apa langkah-langkah, okey, cadangkan langkah-langkah apa yang boleh dilakukan, okey, untuk mengekalkan ataupun untuk memelihara penyu daripada pupus. Okey. Sekarang ni saya nak awak cadangkan apa langkah-langkah yang boleh dibuat, okey, untuk memelihara penyu, okey, daripada pupus. Okey, boleh tulis cadangan awak itu di dalam ruangan chat ni juga. Apa cadangan yang awak boleh bagi? Cadangan pula, apa langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara penyu? Apa cadangan awak? Tulis cadangan awak dalam chat Google Meet ni. Okey, betul. Okey, tidak membenarkan atau melarang. Menguatkuasakan larangan. Okey, menguatkuasakan larangan sebarang penjualan telur penyu. Betul? Okey, Nur Maisara betul. Okey, yang lain? Mungkin dari segi habitat kan? Habitat dia kita kena jaga, betul tak? Awak boleh cadangkan apa? Kalau penyu nak bertelur kan, dia mesti ada tempat dia. Okey, lepas tu habitat dia kenalah jaga, betul? Jadi cadangkan, okey, langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengekalkan penyu, okey, ataupun untuk memelihara penyu daripada pupus lah. Okey, menjaga penyu yang baru menetas lah, ataupun menyediakan lebih banyak sarang lah. Menyediakan lebih banyak sarang, okey, untuk penyu menetas, okey, untuk penyu bertelur dan telur tu menetas dengan selamat lah. Okey, jadi pihak-pihak, mana-mana pihak lah yang bertanggungjawab, okey, perlu sediakan, okey, sarang, okey, sarang penyu, okey, untuk bertelur. Okey, Puteri Dania dah bagi cadangan. Okey, jadi yang lain, Naif. Okey, menjaga persekitaran pantai, okey, menjaga persekitaran pantai, okey, dan juga kebersihan laut lah, okey. Okay, sebab sekarang ni, okey, banyak, okey, sekarang ni banyak kita tengok, okey, orang post di sosial media, okey, tentang yang awak tahu tak yang penyu yang hidung dia masuk straw tu. Yang Mak Saleh jumpa penyu hidung dia termasuk straw, okey. Itu semua sebab sikap manusia yang tak bertanggungjawab lah, membuang sampah dekat laut, okey, membuang sampah laut di laut, okey, menyebabkan haiwan-haiwan reptilia laut ni seperti penyu ni terjejas atau terancam lah, macam menyusahkan lah, menyusahkan hidupan laut, reptilia laut seperti penyu ni. Okey, jadi antara langkah-langkah tu ialah menjaga persekitaran pantai ataupun laut, okey, supaya dapatlah kita pelihara, okey, penyu ni daripada pupus lah. Okey,
Sekarang ni awak pun dah cadangkan beberapa langkah, okey, untuk kita memelihara penyu daripada pupus. Okey, menjaga sekarang kawasan pantai, tidak membuang sampah mana tempat. Meletakkan notis peringatan untuk para pelancong. Ini betul meletakkan notis peringatan para pelancong. Ataupun boleh mungkin kita hadkan ataupun kita cakap apa, hadkan kawasan utama penyu ni untuk pelancong. Okey. Mungkin kita strict lah, kita bataskan. Okey. Tempat penyu ni daripada kunjungan orang yang ramai lah. Okey. Sediakan tempat yang betul untuk penyu ni bertelur. Okey. Okey, sekarang ni awak dah jelas. Okey. Nampaknya awak dah jelas, awak dah boleh membaca secara luncuran dan juga imbasan. Okey, untuk mencari maklumat daripada satu bahan teks. Okey, sama ada dia bahan teks jenis penulisan ataupun jenis maklumat data. Okey. Okey, ni macam kita buat tadi. Okey, ada keseluruhan tadi. Ni semua aktiviti yang kita buat tadilah. Cumanya nanti cikgu nak awak buat dalam bentuk peta buih. Okey, sekarang ni cikgu ini keratan akhbar. Okey, keratan akhbar tentang kuasa larangan merokok. Okey, jadi ini adalah untuk latihan kamu pada hari ini. Okey, nanti cikgu akan bagi petikan akhbar ni dalam grup. Okey. Okey, latihan yang cikgu nak kamu buat dekat rumah ialah baca petikan teks tersebut secara geluncuran dan juga imbasan. Okey, macam kita buat tadi. Okey. Kenal pasti idea keseluruhan petikan akhbar. Okey, dia boleh jadi punca, boleh jadi langkah, boleh jadi kesan, ataupun kalau data tu awak kena pasti kata-kata kunci dia lah. Macam kita buat dalam aktiviti kelas kita pada hari ini. Okey, jadi kena pasti ada keseluruhan petikan akhbar dan cikgu nak kamu analisis maklumat tu dalam bentuk peta buih lah. Okey. Cikgu nak kamu analisis maklumat tu dalam bentuk peta buih. Kamu buat lebih kurang macam ni lah. Boleh? Boleh. Ya. Cikgu nak kamu buat dalam bentuk macam itulah. Okey, baca petikan akhbar ni dan buatlah. Okey, aplikasikan pembelajaran kita pada hari ini, teknik-teknik membaca secara luncuran dan juga imbasan. Okey, jadi setakat itu sahaja. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak Naif. Okey, cikgu nak Naif. Naif. Okey, sekarang ni berdasarkan apa yang kita dah belajar hari ini, apa yang ringkaskan apa yang Naif dapat dan apa yang Naif dah faham daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Dapat membaca secara geluncuran dengan imbasan. Okey, hari ini kita dah belajar teknik membaca secara geluncuran dan juga imbasan. Jadi, apa kepentingannya awak mempelajari teknik membaca ni? Apa kepentingannya awak mempelajari teknik membaca ni? Untuk melancarkan pembacaan. Okey, melancarkan pembacaan dan mendapatkan data dengan lebih cepat dan tepat lah. Betul? Betul. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua dapat aplikasikanlah teknik ini pada aktiviti yang di luar pembelajaran lah. Contohnya macam kamu mengulang kaji pelajaran. Okey, cikgu harap kamu dapat aplikasikan teknik membaca secara luncuran dan juga imbasan. Okey. Lagi-lagi kalau kamu tu mengulang kaji subjek yang bersifat fakta, seperti sejarah, teknik membaca secara luncuran dan imbasan ni amatlah penting. Cikgu harap kamu dapat aplikasikan kemahiran kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu nak latihan ni kamu buat dalam
dalam buku kamu tak ada buku pemahaman tak ada kan? Ada. Ha? Tak ada kan? Buku tata bahasa dia. Selain tata bahasa, penulisan lagi, Komsas. Komsas. Tiga je. Desain. Penulisan. Penulisan, Komsas dengan tata bahasa. Rumusan. Rumusan. Mungkin awak boleh buat dalam buku penulisan lah. Okey, buatlah dalam buku penulisan. Okey. Jelas? Jelas. Okey, setakat tu sajalah kelas kita pada hari ini. Sekarang jam pun dah menunjuk 8.52. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.